Assalamualaikum dan selamat datang ke channel Cikgu Razif. Untuk video kali ini, kita akan belajar Matematik tahun 5, bab 1, Kenali nombor. Di dalam video ini, kita akan belajar cara untuk menyebut nombor, menulis nombor di dalam perkataan, dan yang terakhir, menulis nombor di dalam angka. Baiklah, kita lihat kemahiran pertama iaitu menyebut nombor. Secara umumnya, bila kita hendak menyebut sesuatu nombor, kita akan lihat bilangan digit yang terdapat di dalam nombor tersebut. Okey, seperti contoh A, bila kita lihat terdapat 3 digit, kita secara umumnya kita tahu ia mencapai nilai ratus. Jadi kita akan sebut A nombornya adalah 803. Untuk B dan seterusnya, jika kita perhatikan ia lebih daripada 3 digit dan cara penulisannya akan terdapat ruang di antara digit ke-3 dan digit ke-4. Okey, ini adalah untuk memudahkan kita menyebut sesuatu nombor. Okey, contohnya mudah saja, kita hanya membuat saja ruangan di sini, jadi terpisah kepada dua bahagian. Jadi kita akan sebut, sebelum tu kita tahu ini adalah bahagian ribu. Jadi kita akan sebut nombor B adalah 5349. Okey, C kita pecahkan juga kepada dua bahagian, di mana ini adalah bahagian untuk ribu. Kita sebut dahulu 28,073. Dan D kita pecahkan juga kepada dua bahagian, di mana bahagian hadapan adalah kumpulan ribu. Jadi kita akan sebut 145,060. Jadi kita pergi ke latihan untuk menyebut sesuatu nombor. Jadi murid boleh pause dahulu video ni untuk cuba dahulu sebut. Baik, A, seperti biasa kita hanya buat saja satu garisan untuk memisahkan kumpulan ribu dan kumpulan belakang. Jadi sebutannya adalah 88,073. B masih sama, pecahkan kepada dua bahagian dengan membuat satu garisan untuk memudahkan kita menyebut nombor tersebut. Jadi nombornya adalah 120,019. Dan C kita buat satu garisan dan kita sebut kumpulan pertama depan dulu, iaitu kumpulan ribu, 605,304. Baiklah, kita tengok contoh yang seterusnya. Jadi kita akan sebut nombor melalui penggunaan dekak-dekak. Jadi untuk memudahkan kita menyebut nombor, kita lihat dan tulislah digit yang terdapat pada dekak tersebut. Okey, kalau kita perhatikan contoh yang pertama, di sini kita akan dapat sifar. Kita ada sini 2, kemudian sifar, kemudian 4. Maka nombor yang terhasil adalah digit-digit yang terhasil adalah 2, sifar dan 4. Maka kita akan sebut nilai dekak ini adalah 204. Okey, bagi contoh B pula, kita hanya tulis saja, kita dapat 1, kemudian kita ada 4, 2 dan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita ada 7, kemudian kita tulis sahaja 1, 4, 2, 7. Kembali kepada cara asal tadi, kita pisahkan. Jadi kita akan dapat sebutannya adalah 1,427. Okey, baiklah, selain daripada dekak-dekak, kita juga perlu ada kemahiran menyebut nombor melalui penggunaan abakus. Jadi murid-murid kenalah memahami semula bagaimana digit terhasil melalui
abakus. Jadi kita mula daripada belakang sini. Jadi cikgu contohkan dia. Sini ada 1, 2, 3, 4. Jadi sini ada 4. Untuk yang di hadapannya pula, kalau kita perhatikan biji di sini turun menghasilkan nilai 5. Jadi sini 5 sambung sini jadi 6 lah. Jadi di sini ada 6. Okey, seterusnya di bahagian yang ketiga, ini tidak turun. Jadi kita semula di sini ada 1, 2. Jadi kita akan dapat 2. Seterusnya bahagian seterusnya di sini, okey, ada 1 saja, maka 1. Jadi jika diperhatikan, kita akan dapat digit 1, 2, 6 dan 4. Jadi sebutannya adalah 1264. Okey, kita tengok contoh yang kedua. Okey, jadi di sini tiada yang turun. Jadi kita start dengan 1. Jadi 1. Untuk seterusnya di hadapannya, sini turun, maka nilai dia terus 5. Sini tak ada apa-apa, jadi 5. Okey, untuk yang seterusnya sini turun juga, jadi nilai dia 5, sambung terus, lepas 5, 6. Maka sini kita akan dapat 6. Okey, sini tiada apa-apa, maksudnya sifar. Okey, kemudian di hadapannya, okey, sini tak ada, maka mula dengan 1, 2, 3. Ke 3 digit. Maka kita akan dapat digit 3, sifar, 6, 5, 1. Cara sebutannya, okey, kita pisahkan. Okey, jadi kita lihat di situ ada 30,651. Baiklah, itu tadi cara kita menyebut sesuatu nombor, sama ada nombor itu diberi melalui dekak-dekak ataupun melalui abakus. Cikgu terus ke kemahiran yang kedua, iaitu menulis nombor di dalam perkataan. Jika murid mampu menyebut sesuatu nombor dengan tepat, jadi tiada masalah untuk menulis di dalam perkataan. Jadi kita seperti biasa, sebelum kita tulis, kita pisahkan dahulu supaya tidak membuat kesilapan. Okey, biasanya bila menulis perkataan, untuk mengelakkan sama ada satu perkataan itu tercecer ataupun tertinggal, biasanya cikgu akan nasihatkan di sini kita letak ribu. Jadi bila kita baca, kita akan lihat 342,065. Okey. Jadi bila kita tulis pun, kita akan insya-Allah tidak akan tertinggal satu perkataan pun. Okey. 342,065. Okey, jadi kita lihat, pastikan tiada satu perkataan pun yang tersilap eja. Okey, jadi terus saja contoh yang kedua, kita buat garisan, kita tulis 1000 di sini. Jadi kita akan sebut sebagai 499,200. Jadi kita tulis saja di dalam perkataan 499,000, jangan tertinggal perkataan 1000, kemudian 200. Okey. Ini bagaimana kita menulis sesuatu nombor di dalam perkataan lah. Okey, jadi kita terus kepada latihan. Seperti biasa, murid boleh pause video ni untuk mencuba terlebih dahulu. Okey, baik.
Yang pertama kita pecahkan, kemudian kita letak ribu di sini. Jadi kita akan sebut 300,050. Jadi 300,050. Okey, untuk B kita pecahkan, kita tulis 1000 di sini. Jadi kita akan dapat 14,999. 14,000. Minta maaf. 14,999. Jadi kita terus ke kemahiran yang terakhir untuk video ini, iaitu kemahiran menulis di dalam angka. Sebenarnya dia terbalik daripada kemahiran yang kedua tadi. Kemahiran kedua dia bagi angka, kita tulis dalam perkataan. Yang ketiga ni dia bagi dalam perkataan, kita kena tulis dalam angka, iaitu dalam nombor lah. Mudah saja, kita perhatikan. Kita baca dulu 763,202. Jadi cikgu akan suruh murid cari dulu perkataan ribu. Okey, bila ada perkataan ribu, maksudnya kita akan ada tiang iaitu garisan tadi yang pisahkan. Ingat, di belakang garisan mesti terdapat 3 digit. Yang depan mungkin ada 3 digit, mungkin ada 2 digit dan mungkin ada 1 saja digit. Jadi yang depan tiada masalah. Tapi di belakang garisan mesti ada 3 digit. Okey, baik. Kita perhatikan sebelum perkataan ribu kita ada 763. Sekali lagi 763. Maka kita tulis saja 763. Selepas perkataan ribu pula kita ada 202. 202. Jadi kita masukkan sahaja 202 tu di belakang, iaitu di 3 ruangan kosong. Kita tahu 202 iaitu 202. Jadi angkanya adalah 763,202. Ini adalah angka untuk 763,202. Okey, B. Kita ada 90,547. Jadi kita cari perkataan ribu, kita buat satu garisan. Bila ada ribu, confirm ada garisan ni yang memisahkan. Belakang garisan mesti ada 3 digit. Depan garisan tak semestinya. Boleh jadi 1, boleh jadi 2, boleh jadi 3. Jadi untuk soalan B ni kita ada 90. Maksudnya kita ada 2 digit sahaja di hadapan garisan, iaitu 9 dan sifar. Di belakang perkataan ribu kita ada 547. 547. Jadi isi saja 547. Jadi inilah angkanya, iaitu digitnya ada 90,547. 90,547. Jadi kita lihat latihan. Murid sekali lagi boleh pause video ni untuk cuba terlebih dahulu. Okey, kita perhatikan A. Jadi kita ada perkataan ribu di situ. Jadi terus buat garisan. Belakang garisan mesti ada 3 digit. Jadi kita tengok di hadapan ribu. Ada perkataan 47. Jadi kita tulis saja 47. Di belakang perkataan ribu kita ada 308. 308.
Jadi jawapannya angkanya adalah 47,308,47,308. Dan contoh yang terakhir adalah latihan yang terakhir. Sekali lagi kita ada 5,618. Kita bulatkan 1000, maka ada satu garisan. Belakang garisan ada 3 digit. Sudah pasti dan memang pasti ada 3 digit. Okey. Depan perkataan 1000 kita ada 505. 505. Okey, di belakang perkataan 1000 kita ada 618. Jadi kita letak saja 618. Jadi boleh diperhatikan angka yang ada adalah 505,618. Jadi ini adalah angka bagi soalan B. Okey, jadi cikgu harap murid semua jelas bagaimana untuk menyebut nombor, menulis nombor dalam perkataan dan menulis nombor di dalam angka. Okey, sampai sini saja. Terima kasih.